Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Fazlina binti Kamsan, moderator forum pada hari ini. Ahli panel dan hadirin yang dihormati sekalian, segala puji kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama untuk menyaksikan sesi forum ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini berkisar tentang cabaran dan dalam menguruskan rumah anak yatim dan kaitannya dengan relativisme. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 3 orang ahli panel kita yang tidak asing lagi. Baiklah, di sebelah kiri saya, ahli panel yang pertama, Saudari Nur Fitrah sebagai pegawai psikologi Yayasan Pembangunan Negara. Pembangunan Keluarga Terengganu. Apa khabar saudari? Seterusnya, ahli panel kedua yang manis dengan senyuman, Saudari Siti Nur Ain sebagai pegawai petugas di bahagian Pasukan Perlindungan Kanak-kanak PPKK, Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Sutiu. Ahli panel yang ketiga kita pula, Saudari Siti Nur Nabila sebagai pengurus Rumah Kelas Harapan Darul Ilmi Kuala Narus Terengganu. Selamat datang kami ucapkan kepada saudara dan saudari sekalian. Tanpa membuang masa, saya ingin menjemput ahli panel kita yang pertama untuk menjelaskan lebih mendalam dan terperinci apa itu maksud relativisme, seperti maksud kebaikan, keburukan dan kaitannya dengan cabaran menguruskan rumah anak yatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitrah. Sebelum itu saya akan menjelaskan maksud relativisme. Relativisme merupakan satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu perkara yang bersifat tidak tetap dan mutlak. Ianya boleh berubah mengikut suasana persekitaran. Antara kebaikan relativisme ialah mengakui bahawa nilai-nilai budaya dan moral berkembang seiring dengan waktu. Dalam pandangan ini, relativisme dapat mendorong kemajuan sosial dan perubahan dalam nilai-nilai yang tidak lagi relevan atau tidak adil bagi suatu masyarakat. Manakala keburukan relativisme pula dapat menyebabkan konflik antara kelompok yang memiliki nilai-nilai yang bertentangan secara fundamental. Jika tidak ada dasar moral yang bersama diterima, sulit untuk mencapai penyelesaian konflik yang adil. Terima kasih kepada panel pertama yang menerangkan secara terperinci mengenai maksud relativisme. Seperti tadi, saya mempersilakan panel kedua untuk menerangkan definisi rumah anak yatim secara terperinci. Dipersilakan. Terima kasih Cik Moderator. Saya Siti Nur Ain sebagai pegawai bertugas di bahagian Pusat Perlindungan Kanak-kanak PPKK berbesar hati untuk menerangkan definisi sebenar bagi istilah anak yatim. Baik, definisi anak yatim terbahagi kepada 2, iaitu anak yatim dan anak yatim piatu. Anak yatim bermaksud kanak-kanak yang belum balik dan kemudian kehilangan atau kematian salah satu ibu atau bapanya. Manakala anak yatim piatu adalah kanak-kanak yang kematian atau kehilangan kedua ibu bapanya. Rumah anak yatim ini ialah sebuah institusi dan penempatan anak-anak dan penjaganya meninggal dunia atau sebaliknya, iaitu tidak mampu atau enggan menjaga anak-anak mereka. Sesetengah rumah anak yatim akan berupa pekerja profesional seperti jururawat, guru dan orang lain yang terlibat dalam menjaga dan membesarkan anak-anak ini sepenuhnya di rumah anak yatim. Orang lain hanya menawarkan keperluan asal seperti makanan, tempat tinggal dan pendidikan. Terima kasih kepada panel kedua kita yang telah menerangkan definisi rumah anak yatim yang sangat penting kepada seseorang insan yang kehilangan tempat pelindungan. Namun begitu, terdapat cabaran dan halangan dalam menguruskan rumah anak yatim ini. Kita mempersilakan panel ketiga selaku pengurus rumah anak yatim untuk menjelaskan. Silakan. Terima kasih kepada moderator kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Saya selaku pengurus rumah anak yatim Tunas Serapan Darul Ilmi. Antara cabaran utama yang dihadapi adalah dalam mendisiplinkan anak-anak jagaan Tunas Serapan Darul Ilmi. Hari ini kerana anak jagaan ini datang daripada pelbagai jenis latar belakang. Suasana di Tunas Serapan Darul Ilmi ini seolah-olah sangat asing bagi mereka kerana mereka baru merasa kasih sayang dari keluarga, ibu
utara yang berada di Dinas Harapan dan Bumi. Bagi cabaran kedua pula dalam menguruskan rumah anak yatim ini ialah mengawal emosi dan mental mereka. Anak-anak yang berada di sini mempunyai trauma yang lampau dan lebih sensitif dalam banyak hal. Oleh itu, penjaga rumah anak yatim ini akan memberi sokongan dan mendengar keluhan hati anak-anak jagaan supaya mereka merasa lebih selamat dan tenang di rumah jagaan ini. Bagi rumah anak yatim Dinas Harapan Darul ini tidak mempunyai masalah dalam hal keluarga. Terima kasih diucapkan kepada panel ketiga kita. Kita mungkin mempersilakan panel pertama untuk memberi pandangan tentang cabaran memutuskan rumah anak yatim dari segi pandangan psikologi. Dipersilakan. Terima kasih saudari. Okey, dalam menguruskan rumah anak yatim merupakan sebuah cabaran yang memerlukan kefahaman psikologi yang baik untuk memenuhi keperluan dan memberikan sokongan yang sesuai kepada anak-anak tersebut. Antara cabaran yang dari segi psikologi ialah kebanyakan anak yatim telah mengalami trauma akibat perkara yang telah ditimpa mereka disebabkan oleh orang yang dikasihi atau orang yang disayangi. Penting untuk memberikan ruang dan sokongan kepada mereka untuk menyampaikan perasaan mereka terutamanya dari segi emosi. Mereka mungkin memerlukan kaunseling atau terapi untuk membantu menghadapi perasaan mereka dengan cara yang sihat. Selain itu, rumah anak yatim adalah persekitaran baru bagi kebanyakan anak-anak. Mereka mungkin mengalami stres dan kebimbangan ketika beradaptasi dengan perubahan ini. Penting untuk memberi mereka masa yang mencukupi untuk menyesuaikan diri dan mencipta suasana yang menyokong mereka. Aktiviti yang menarik seperti permainan dan seni boleh membantu mengurangkan tekanan dan membantu mereka berinteraksi dengan rakan sebaya. Maafkan saya, saudara moderator. Saya ingin menambah sedikit apa yang dikatakan oleh panel pertama mengenai cabaran menguruskan anak yatim. Silakan panel kedua. Terima kasih saudari. Cabaran dalam menguruskan rumah anak yatim dari segi perbelanjaan adalah memerlukan sumber kewangan yang banyak untuk menyediakan keperluan asas kelengkapan para anak-anak yatim ini. Keperluan belanja sekolah anak-anak, pembayaran gaji kaki kanan serta pembayaran bil api dan air memerlukan kos yang sangat tinggi. Anak-anak ini juga sudah semestinya perlu diberi keselesaan dari seperti ruang belajar yang selesa, tempat tidur yang selesa serta ruang rehat yang luas untuk menjaga mental dan fizikal mereka. Oleh itu, derma serta sumbangan daripada orang ramai amatlah diperlukan oleh semua pengasas rumah anak yatim di Malaysia. Seterusnya, ketidakmampuan mempertahankan operasi rumah anak yatim sewaktu COVID-19 mula melanda, tidak semua pengurus rumah kebajikan mampu untuk meneruskan operasi dan ia juga berlaku di Rumah Dinas Harapan Darul Hilmi. Hal ini disebabkan perbelanjaan yang semakin meningkat untuk keperluan anak-anak tersebut. COVID-19 telah menyebabkan semua sekolah terpaksa ditutup dan proses pembelajaran hanya dilakukan secara atas talian sahaja. Oleh itu, kami terpaksa memberi dari pembimbing untuk anak-anak agar mereka dapat mengikuti pembelajaran atas talian. Hal ini memerlukan modal yang sangat tinggi. Oleh itu, hampir separuh daripada anak-anak ini dihantar ke rumah anak yatim di Kuantan bagi meneruskan kehidupan kerana faktor kewangan rumah kebajikan tersebut lebih kukuh dan stabil. Terima kasih saudara Iti. Jika panel ketiga, panel pertama dan panel kedua telah menjelaskan cabaran yang dihadapi dalam menguruskan rumah anak yatim ini, saya pasti ramai yang ingin tahu langkah-langkah penyelesaian yang diambil. Saya silakan panel ketiga kita. Terima kasih sekali lagi kepada moderator. Antara langkah yang boleh diambil untuk menguruskan rumah anak yatim ialah dengan baik ialah memastikan kebajikan anak-anak terjaga seperti memastikan mereka tidak ketinggalan dari segi akademik, pastikan tempat tinggal mereka selesa dan memberi mereka makan dan minum yang secukupnya. Langkah seterusnya ialah dengan menjalankan aktiviti yang dapat menunjukkan nilai keakraban dan kekeluargaan supaya anak-anak jagaan ini tidak terasa terasing dan mereka merasa kasih sayang daripada penghuni rumah anak yatim supaya mental dan emosi mereka akan pulih daripada trauma yang lepas dan kembali semangat untuk meneruskan kehidupan. Jika anak ini tidak berada dalam jagaan rumah anak yatim ini,
ia boleh mengakibatkan relativism, iaitu nilai-nilai moral mereka akan berlaku. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel kita atas perkongsian yang menarik sebentar tadi. Diharapkan hadirin sekalian dapat mengambil sedikit sebanyak info yang telah dikupas oleh para panel kita yang hebat-hebat ini. Sekian forum dari kami. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kami. Sekian, terima kasih.